Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung belajar sains bersama Cikgu Azhar. Tajuk kita hari ini mengira kelajuan sains tahun 6. Mari kita menentukan kelajuan, jarak atau masa dengan menggunakan rumus. Rumus bagi kelajuan adalah kelajuan bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan masa. Untuk memudahkan anda mengingat, sila ingat segitiga ini. Segitiga ini adalah di mana kita akan letakkan ketiga-tiga unsur tadi, iaitu kelajuan, jarak dan juga masa, tetapi perlu disusun seperti dalam rajah segitiga ini. Bagaimana nak ingat? Anda boleh ingatkan JAKIM. Jadi mesti mula dengan J, iaitu J dekat atas, K dan M adalah bersebelahan di bawah. Jadi apa hubung kait dia dekat sini adalah sekiranya ia situasi atas dan bawah, kita akan bahagikan ia semasa kita mengira nanti. Sekiranya ia terletak bersebelahan seperti kelajuan dengan masa, kita akan perlu darabkan nombor yang terlibat. Jadi mari kita uji rumus tadi. Seorang budak lelaki sedang bermain papan luncur. Perhatikan Raja. Dia melalui jarak perjalanan 30 meter dalam masa 5 saat. Berapakah kelajuan budak tersebut? Soalan ini bertanyakan tentang kelajuan. Jadi, rumus kelajuan tadi adalah kelajuan bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan masa. Perhatikan segitiga JAKIM ini tadi. Segitiga jarak, kelajuan dan masa. Sekiranya soalan bertanyakan kelajuan, kita tutupkan huruf K ataupun kelajuan pada segitiga tadi. Jadi apa yang tinggal? Jarak dan juga masa. Mereka ini di atas dan bawah. Jarak di atas, J di atas, M di bawah. Maka kita perlukan bahagi. Sama tak dengan rumus yang cikgu telah letakkan di bahagian kiri ini? Bagus. Seterusnya, kita tengok. Jarak perjalanan dia adalah 30 meter. Di situ sepatutnya kita letakkan sebentar lagi. Dan juga masa adalah 5 saat. Kita akan masukkan di bahagian bawah pula. Okey, mari kita masukkan kelajuan bersamaan dengan 30 meter, iaitu jarak perjalanan tadi dibahagikan dengan masa kita adalah 5 saat. 30 dibahagikan dengan 5 bersamaan dengan 6. Bagus. Unit dia adalah meter per saat, di mana M adalah daripada meter, S adalah daripada saat. Jadi kenapa ada sempang dekat situ? Sempang tu adalah mewakili bahagi ini. Jadi M per saat. Seterusnya, dalam acara balapan, Rafiq dapat berlari sejauh 100 meter dalam masa 50 saat. Berapakah kelajuan Rafiq? Soalan dia masih bertanyakan tentang kelajuan. Jadi rumus dia adalah kelajuan bersamaan jarak dibahagikan dengan masa. Segitiga tadi. Jadi sekiranya soalan bertanyakan tentang kelajuan, kita tutupkan huruf K ataupun kelajuan. Jadi yang tinggal adalah jarak perlu dibahagikan dengan masa. Sama seperti rajah yang diberikan di bahagian kiri. Jadi sejauh ini melambangkan jarak. Jadi jaraknya 100 meter dan juga masa adalah 50 saat. Maka kita kirakan kelajuannya, kelajuan bersamaan dengan 100 meter dibahagikan dengan 50 saat. Bahagikan bagaimana? Kita potong sifarnya dahulu di belakang dan juga kita bahagikan. Jawapannya ialah 2 meter per saat. Mari kita perhatikan situasi ini pula. Sebuah motosikal mengambil masa 2 jam untuk tiba ke destinasinya dengan kelajuan 100 km per jam. Berapakah jarak yang telah dilaluinya? Adakah anda perasan soalan ini tidak bertanyakan kelajuan? Kini dia bertanyakan tentang jarak pula. Maka dekat sinilah gunanya segitiga ini. Jarak adalah huruf J. Jadi kita tutupkan huruf J. Tinggal apa? Tinggal kelajuan dan masa, K dan M. Jika ia bersebelahan, kita perlukan darab. Kita perlu darab. Adalah berbeza dengan tadi. Jadi sekarang rumus dia adalah jarak bersamaan dengan kelajuan didarabkan dengan masa. Kelajuan kita 100 km per jam.
Masa kita ialah 2 jam. Bagus, kita masukkan maklumat yang telah diberikan. Jadi, jarak bersamaan dengan 100 km per jam didarabkan dengan 2 jam. Jadi, dekat sini, jika anda dapat perhatikan dalam raja, ada unit yang sama iaitu kilometer per jam ini. Jam itu ada juga dijumpa di bahagian masa. Jadi, kita boleh potong ia. Okey, jadi tinggal unit kilometer sahaja. 100 didarabkan dengan 2 adalah 200, maka jaraknya 200 km. Betul tak jarak adalah dikira dalam unit kilometer? Bagus. Inilah kenapa kita perlu potongkan unit masa tadi. Mari kita perhatikan situasi yang seterusnya. Seekor kambing berlari dengan kelajuan 50 km per jam dari kampung A ke kampung B yang berjarak 100 km. Berapakah masa yang akan diambil untuk ia tiba? Adakah soalan tanya tentang kelajuan? Tidak. Adakah soalan bertanya tentang jarak? Tidak. Soalan kali ini adalah bertanya tentang masa. Jadi apa perlu kita lakukan? Bagus, keluarkan segitiga kita. Jadi kita tutupkan pada bahagian masa iaitu M. Jadi J dan K adalah di atas dan bawah. Jarak dan kelajuan ini atas dan bawah. Maka kita perlu bahagi. Unit dia kini pula adalah masa bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan kelajuan. Jadi jarak kita 100 km daripada maklumat yang diberi di atas tadi. Kelajuan kita adalah 50 km per jam. Jadi kita masukkan maklumat ini, 100 km dibahagikan dengan kelajuan tadi 50 km per jam. Adakah anda perasan ada unit yang sama dalam maklumat ini? Bagus, unit kilometer. Pemandangan ia dibahagikan bermaksud kita boleh potongkan ia. Jadi tinggal unit jam. 100 dibahagikan dengan 50 adalah 2 jam. Betul tak masa diwakili dengan unit jam? Bagus. Jadi jawapan kita masa yang diambil bersamaan dengan 2 jam. Jadi rumusan kita untuk hari ini ialah bagi mengira kelajuan, kita perlu menggunakan rumus kelajuan ini iaitu kelajuan bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan masa. Bagaimana nak mudah ingat adalah kita mengingat segitiga JAKIM ini. J di atas mewakili jarak, K di bawah mewakili kelajuan dan juga M mewakili masa. Jangan lupa latihan pengukuhan untuk uji apa yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum. Bye.